A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah. Pertama sekali nak ucapkan assalamualaikum kepada para sahabat yang sudi mendengarkan cerita-cerita perjalanan saya, cerita yang tak masuk akal, tapi nak buat macam mana, itulah perjalanan yang saya lalui selama ini, yang aktifnya sejak berlaku pada tahun 1998 ketika berhijrahnya saya dari Kuala Lumpur ke Langkawi. Itulah semalam kita ceritakan. Penutup semalam adalah semasa di Awana Puerto Malay, kerana sebelum tu saya telah berjumpa dengan Don Frazier, dan malam ni adalah malam pertemuan kami lah, selepas kali pertama berjumpa di Grand Continental di Kuah. So malam tu kita semua ke Awana Puerto Malay, dan pertemuan tu telah pun diberitahu kepada Kamarudin, dan Kamarudin pun dah sediakanlah meja untuk kami bersama lah. So malam tu yang ada saya dan isteri, Simon dengan anak-anak, dan ketika itu Aunty Lee dah balik ke Kuala Lumpur, sebab dah terlampau lama kan duduk di Langkawi, so dia balik. So tidaklah dia bersama kita pada malam tu. Lepas tu Amin bawa isteri dia. So Kamarudin, pelayan ada malam tu ialah yang bersiapkan kita punya table coordinator tu Roni lah. Sebab Roni memang selalu ada, yang banyak membantu Kamarudin dalam pengurusan F&B lah. Kita duduk di boardwalk, betul-betul sebelah laut tu ada pontun. Kita duduk situ lah, betul tepi laut. So saya sampai dulu, saya parking kat belah di hadapan. So saya jalan lah. Waktu tu pukul 8 lebih lah, 8 lebih. Ketika tu job kita dekat masa tu kita dah ada job dekat Holiday Villa. So malam tu kita off lah, off day. So kita tak adalah kerja hari tu. So itu yang kita gunakan kesempatan untuk bertemu di Awana Puerto Malay. So alhamdulillah lah. So kita malam tu duduk lah. Saya pun pergi sana duduk, ada sampai sana saya dah tengok Amin dah ada di situ. So lepas tu Kamarudin memang dah ada lah. So kemudian Don datang dengan Simon dengan anak. So kita aturlah meja. So Amin duduk semeja. Yalah, satu meja tu ada berapa? 4 meja ke kurang. Saya satu meja dan isteri saya. Satu meja boleh duduk 2 orang, kat depan tu 2 orang. So Don duduk depan saya, sebelah tu Simon, sebelah diri saya of course lah I mean Mrs. and sebelah Mrs. Alice. So Amin duduk di sebelah kanan saya. Duduk kat situ sebab Alice sebelah kena jaga anak dia. So Alice berhadapan dengan John dengan Andrew. So yalah, dia dah biasa kan. So dia akan borak-borak lah. So kita duduk lah situ. Dia mula order makan semua. Dah order makan semua. Borak lah, nak borak pun tak boleh borak banyak. Sebab apa? Nak bercakap dengan Don ni seperti yang saya terangkan, nak kena betul menghadap dia. Tentukan dia boleh lihat lips kita, bibir kita. So bila sampai tu
okeylah kita makan dulu. So Ronnie serve lah hari tu. Dia makan lah, pindah makan. Saya biasa standard makan saya kalau sampai kat Warna Puerto Malay tu, air saya Nescafe. Lepas tu dia akan hantarkan saya mushroom soup. Lepas tu dengan lamb chop. Dan dengan roti. Itulah makanan saya kalau saya di Warna Puerto Malay. Itu dah Ronnie memang sedia maklum. So dia akan hidangkan saya yang tu. So si Simon pun dia order lah, dia ambil ada barbecue set, dia pun ambil barbecue set. Tapi wife saya makan fillet fish. So okeylah, makan. Cuma sembang biasa kita tak ada cerita apa. Tak ada cerita apa lagi, sembang tanya. Di situlah baru kita tahu cerita sebenar bila kita tanya siapa Donnie. Dia macam mana lah dia punya kehidupan seharian dia di New Zealand. So barulah kita tahu hari itu dia beritahu kita bahawa dia merupakan seorang pengusaha ladang buah kiwi. Dia ada own orchard dia, ladang dia seluas lebih kurang tak kurang daripada 70 hektar. 70 hektar something around there lah. Tapi betul lah. Dan dia memanglah seorang yang kaya raya lah. Dia boleh kategori sebagai millionaire. Ketika itu dia memang dah ada dah. Dia ada dia punya rumah mewah lah, macam apa nak panggil lah, resort dia lah, rumah house resort tepi laut. Dia ada yacht dia sendiri. Lepas tu kebun dia memang menghasilkan hasil yang bagus lah, pulangan yang baik every year. So kenapa dia buat investment dengan Simon tu, kata dia sebab dia dah tahu dia ada menghidapi brain tumor, dan jangka hayat dia pun, doktor pun dah nasihatkan dia tidak berapa lama. Masa tu dia dah cakap kita, masa di Grand Continental dia cakap ada 6 bulan lagi. So dia berharapkan deal yang dia buat tu dia dapat sediakan untuk anak dia. Dia ada 2 orang anak. Seorang lelaki, yang anak dia yang tua adalah seorang perempuan, nama dia Catherine kalau tak silap saya. Catherine. Siapalah Catherine. Lepas tu seorang lagi Scott. Catherine ni dia duduk ke Australia dan Scott duduk di UK, kat England. So anak dia bekerja sebagai bankers jugalah, kerja di salah sebuah bank perdagangan. Lupa saya nama bank tu. So anak dia seorang pegawai sana lah. So all this while anak dia memang, yang lelaki tu memang di London, yang Catherine tu di New Zealand, di Australia. Tapi malangnya dia cakap anak dia Catherine tu ada macam epilepsi sikit lah. Dia macam ada certain time dia akan macam kena sawan. Itu pun setelah dia dapat tu, it's not from born. Dia kena setelah dia kahwin, dia dapat benda tu. So kita pun tak faham, tak tahu macam mana kan. So itu yang merusingkan dia. So lepas tu anak dia dalam perjalanan tu anak dia bercerai. Dah bercerai, lepas tu dia kahwin lagi. So itu yang merisaukan dia. So dia harap dengan apa yang dia buat dengan Simon ni, bolehlah ditinggalkan harta-harta tu untuk anak-anak dia, supaya anak dia boleh balik ke New Zealand untuk meneruskan usaha yang dia buat selama ni. Sebenarnya Don Fraser ni bapa dan ibu dia adalah orang Scotland. Scotland. So lepas tu mak ayah dia berhijrah ke New Zealand. Di situlah dia usahakan semua. So dia cakap dari cerita tu baru tahulah dia ni sebuah keluarga yang very wealthy lah, dan dia seorang yang pious. Dia pun sebab apa dia nampaknya dia pious, sebab apa since dia didiagnose ada tumor. Itu yang mengubah hidup dia. So dia banyaklah nak merapatkan diri dengan church kat sana. Lepas tu dia cakap every week dia akan pergi church, dia orang akan doakan dia. Lepas tu dia banyak buat drama untuk church.
Dia banyak, memang dia seorang yang very ni lah, suka bersedekah lah. Itulah apa yang diceritakan. So kita simpatilah dengar tu, dan cerita dia. Yalah, masa tu umur dia saya ingat lebih kurang 62, 63 lah lebih kurang umur dia. 62, 63 around there. Kot lewat pun 65 about that. So okay lah. Masa makan tu yang kita cerita, dia dengar. So jadi kita pun macam saya pun nak cerita apa kan, tak banyak nak cerita. Cuma kita nak mendengar apa yang dia lalui lah. Itu dah lepas makan tu dia cakap, okay, sekarang excuse me for a while. Dia cakap, now I need to take my medicine. Dia cakap, so while I'm having my medicine, I'll be off for at least 20 to half an hour. Maksud dia, dalam masa 20 minit sebab dia makan ubat tu, dia akan off lah. Dia akan lalok sekejap. So dia akan elapkan mata. So okay lah. Jadi okay. Jadi kita cakap tak apa. Okay Don, you can have your medicine now. Then later on, we continue our conversation. Dia cakap dia. So dia pun makan ubat. Tak sampai 3 second dia pun lentok dekat kepala kerusi tu. Kita biarlah. So kita dah habis makan ni, ada yang pergi toilet lah, pergi tu sini, bersihkan diri. Sementara setengah jam kita ada, 20 minutes to half an hour, we have that time. So tak apalah. So kita dah tu semua, kita datang dan kita tunggulah time dia. So masa tu makanan pun Ronnie dah ambil, dan tu waiter dah ambil semua makanan tu, kosong lah, cuma tinggal drinks saja yang ada lah. So bila dia dah sadar tu, dia tanya saya, dia cakap, Izan, how you discovered me? Dia cakap, macam mana saya boleh tahu tentang dia? Macam mana you boleh tahu yang Simon nak jumpa ni adalah satu hamba yang ada tumor? Jadi saya beritahu kat dia, saya hanya meyakini Tuhan saya, Allah saja kat dia. Saya banyak berserah diri dan Simon pun tahu. Saya cakap, all this while Simon knows me. Simon have been with me for quite some time. So do Amin. So they know me well. It's very hard for me to explain because we are different faith. You are Christian. I think you are Christian. So we have two different faith because I'm Muslim. So my faith to my God is, how to say that? If you say your English is pious, I say, you can categorize me as that also lah, cakap dia. But I'm very sincere when I talk. I will tell the truth. And all this while, whatever I tell Simon, it's all the truth, nothing but the truth. I think Simon did tell you his past experience with Ken Pedler. Yeah, dia cakap. So what happened with Ken Pedler, I've informed Simon beforehand. Before the thing happened, I've told him what's going to happen. That is me, cakap dia. Oh, that's why I said, Don, I could not tell you exactly how I know. But I got this all through my instinct that I have in me. That's how I know. Because before this, Simon did ask me, he said, Izan, please help me. I'm in financial, not to say crisis. I mean, my saving is depleting. So I need to start back my job. So that's why Simon asked my help to pray to God. Even his God also Allah and my God also Allah. But the way approaching to God is two different things, I said. That's why when I asked, I got an indication that Simon is going to Singapore to meet this guy that's having a brain tumor. That's all. Finish, I said. Oh, okay. Now I understand. Oh, thank you, Izan. Thank you for trying to clear the air. Tu dia cakap macam tu. Alah, keraguan pada diri dia lah.
Jadi saya nak cerita macam mana sebab benda-benda macam ni kan. Macam mana saya nak bercakap? Saya tak boleh nak terangkan langsung. Jadi tu dia cakap, excuse me Izan. I said, yes Don. Can I ask you something? Yeah, why not? You can ask me anything you want to know. If I can answer, I'll tell you straight. If I can't answer, I said, no, I'm sorry. Oh, that is fair, dia cakap. Okay, now since I left New Zealand, I have this number keep on coming to me, keep coming to my head. This number is keep on playing in my head. Even I arrived in Singapore, I went to Zurich with Simon. I came back to Singapore, and I come and I meet you in that hotel, and now that number is still stuck in my head. Oh, I said, what is the number? So dia pun cakap lah nombor tu. Saya pun dah lupa nombor tu. I said, okay, look, okay, put it this way, Don, I cakap dia. I only believe in my book. That means my Al-Quran. You know that Al-Quran, the holy book? Yeah, I know Muslim have that book, that holy book. I only believe in my book. But if you don't mind, I want to refer that numbers that you mentioned just now in my holy book. Is it okay with you? Oh, okay. Oh, dia cakap okay. Jadi apa tu? Ni yang lain ni semua dengar ni. Dengar dengan penuh teliti, dengan penuh concentrate. Especially Amin lah, because Amin duduk sebelah I. Sama tu, semua dengar. Tu I cakap, okay. So excuse me Simon, excuse me Don, I think I ask Kamardin to take the book. I cakap, Din, boleh tak ambil Al-Quran? So kemudian cakap, okay. Dia ada bawa Al-Quran tu, Alhamdulillah. Kemudian all this while buku tu, Al-Quran tu tak pernah lepas dari tangan dia lah. Kemana dia pergi, Al-Quran tu ada. So dia bawa Al-Quran tu, so dia pergi office, dia pun ambil, dia pun datang. So tell me what is the number again? Dia pun beritahu number. Okay, saya pun buka, ada 4 digit nombor depan, nombor tu, dan 2 nombor terbelakang tu saya kirakan adalah nombor ayat tu. So saya buka ikut surah. Surah, lepas tu saya ayat. Tulis tu, yakinlah kamu, ambillah aku sebagai Tuhan kamu. Wah, lama saya dekat tu. Ayat tu ngam-ngam kat situ. Wah, macam mana nak cakap ni, cakap dia. Dalam hati tu berkata lah, Allah Akbar. Terus cakap, Din, tengok Din ayat ni. Kemudian tu, so dia tengok, what is the verse? Verse tu dia bagi tu sebab kemudian bawa buku translation tu, yang translation Yusuf Ali. So buka, tunjuk dia. This is my belief, and this is our holy book. This is what my God said. This is referring to the numbers that you just mentioned just now. Take me as your God, Allah. Wah, dia pun tersandar. Dia tak kata apa. Dia menyandar sekejap. Wah, tu dia pandang ke kiri kanan, dia tengok laut. Wah, lain ni semua nak mendengar ni. Cakap, Don, you don't have to force yourself. This is what my belief, this is what your numbers that given, this is what my book said. You can take it, you can have it, or you can reject it. It's up to you. Terus dia cakap, no, I'll take him as my God. Wah. I tak cakap, I will take him as my God. Okey lah. I tak sambung cerita tu lah. I terus berhenti. Okay. Macam tu dia cakap, okay, thank. Lepas tu langsung tak ada cerita dah. Terhenti cerita tu. Lepas tu teruslah minum, makan semua sampai setengah jam lepas tu dia cakap,
Oh, okay. Simon, can we make a move? Dia cakap. Okay. Simon cakap, Izan, ni pun dah nak balik lah. Okay lah, dekat dia. Tu dia pun cakap, Izan, I have to make a move because I need a rest. Dia cakap, kita faham lah, dekat keadaan macam tu kan, dia makan ubat semua, jadi dia akan jaga kesihatan dia, dia terpaksa jaga tidur. So kita understand, kita faham. Okay, never mind, you can go back. Don't worry, cakap dia. Don't worry, you can go back. So dia pun salam semua, dia peluk dia. Thank you Izan. Dia, okay, thank you. So I think I'll meet you tomorrow. Dia cakap, okay. You just inform Simon, and Simon will let me know. We can meet somewhere else, just to have a drink or coffee or whatsoever. We have the local Jesus at the mama place that we used to have. Okay. Dia cakap. So dia pun balik. Dia pun bangun, Simon bangun, semua balik lah. Simon dekat Izan, I have to make move lah. Okay lah, cakap dia. Nanti you hantar lah dia balik. Nanti apa-apa beritahu I. Okay lah. So dia pun balik. Dulu tunggal lah. I, Mrs. I, Kamarudin dengan Amin, dengan Nora. So kita pun cerita lah. Alamak, cakap dia. Inilah, cakap dia, nak macam mana tu surah tu. Dia cakap macam tu. Tak apalah, cakap dia. Biarlah, insyaAllah, cakap dia. Tak ada apa-apa. Ini kita ni, Islam ni bukan apa. Ada kerelaan, ada. Kalau Tuhan dah pilih, macam mana, dia akan join juga, cakap dia. Dia pun cakap tu, I will tu. Itu dia lafaz je lah. Apa kita tak tahu, cakap dia. Tengoklah. Mana tahu, cakap dia. So, kita tak ada berharap lah. Tapi kita minta Allah. Ketentuan Tuhan. Biar. Leave it to God, cakap dia. No problem. So, okay lah. So, Amin pun cakap, okay lah bang, tak apa bang. Alhamdulillah, insyaAllah. Cakap, yalah tu cakap dia, you all pun macam sama kan. Tak ada hal lah ni, cakap dia, small matter. Not to worry, cakap dia. Not to worry. Pun tak ada feeling apa-apa. Just kita cakap kebenaran tu je lah. Lagipun Simon pun dah cerita kat dia kan. Ini bukan I nak yakinkan dia. I don't have to yakinkan dia lah. Tuhan yang akan meyakinkan dia. Tu je cerita. Tadi cuma sebab dia beritahu tu, I tunjuk tu je. That's all. Nothing much. Ni terpulang kat dia. Tapi dia dah cakap tu, I will take him as my God. Okay lah. Dia dah lafaz lah kan. Okay, cakap dia, no problem, no hal. So, borak lah dengan Amin semua cerita-cerita. Okay, Amin pun nak balik. Amin pun balik. Dia cakap, bang, saya nak balik dulu lah bang. Besok nak konti. Okay, cakap dia. So, Min, nanti apa-apa kalau dia datang kalau dia call nak jumpa, tu abang panggil lah Min. Sembang je lah, cakap dia, tak apa. Kita layan tetamu. Okey bang, dia cakap. So, Amin pun salam, hai bang. Oh bang, thank you bang. Tak apa Min, ini semua ni Min, semua kerja Tuhan. Perjalanan Tuhan, kita ni ikut je. Bukan ada apa pun, cakap dia. So, dia pun balik. So, I tinggal lah dengan I, Kamarudin dengan Mrs. I. So, waktu tu dah dekat pukul 11 kot. Dah dekat 11 malam. So, okey lah. So, kemudian juga, Izan, I nak kena selesaikan dulu apa-apa yang kat office. Ini pun belum balance kan lagi. Okey lah, cakap dia. You go ahead. I dengan Mrs. saya di sini tak apa. So, I nak pusing-pusing lah kat boardwalk ni. Dah lama tak lalu sini. Since dekat Yoshman lagi. Okey lah, cakap. So, hari tu cuaca pun dah mula macam nak kata mendung tak mendung kan, macam nak kata hujan pun tak hujan. Biasalah Langkawi ni, dia punya cuaca tu unpredictable. So saya pun jalan dengan wife saya sampai jalan ke Yoshman tu dengan bawa Yoshman tu ada lebih kurang 150 meter, about 200 meters lah. Jauh dia. Kat ujung tu ada tempat yang main muzik tu lah. Tapi hari tu tak ada muzik. Mungkin cuti kot hari tu. So pergilah jalan sana. Saya sambil cerita-cerita kan. Cerita pasal ni. Okay lah. Then on the way back tu, dah sampai satu kawasan tu. Ada kat situ, dekat Awana Puerto Malay tu. Dia ada satu kawasan yang dia tulis signage. New Zealand, US berapa kilometer, Singapura berapa kilometer, ke semualah macam signage lah, road signage tu. Okey lah. Jadi saya pun tengok situ. Betul-betul tepi laut tu. Saya pergi tepi laut. So bila saya ke belakang,
So bini saya tengok apa entah di situ. Oh, dia pergi kat tu ada kedai tempat Datuk. Siapa dah Datuk tu yang pergi belayar tu lah. Siapa nama dia, tak apalah, lupa lah tu. So dia pergilah jenguk-jenguk tu. Jenguk tengok apa yang kat kedai tu. Sebab situ banyak kan dia jual aksesoris lah, jual apa tu dia panggil tu, souvenirs. Yalah. Ya, dia orang pun kenal sebab kita duduk kat Langkawi, selalu dekat Wana, kerja ada job-job sikit kat Wana. So dia orang kenal lah semua Mr. saya semua. So I pun pergilah jalan, tinggalkan bini I, wife kat situ, I pun jalan ke depan tu. So jalan depan tu, I terus dari kawasan tu, spot tu, penghujung pada ponton, dekat depan situ, dia akan nampak Langkawi Street. Dia akan nampak cahaya-cahaya lampu. Dia akan nampak kuah lah. Bukan Langkawi, dia nampak kuah, pegang kuah. So kita tengok lah, oh nampak kuah. Nampak, oh cantik, nampak lampu semua. On the right side is Pulau Dayang Bunting. Kat sebelah tu ada bukit-bukit, kat bukit tu ada resort. Tapi resort tu dah lama tinggal, tak tahulah tinggal ke tak tinggal, tapi tak ada orang huni lah. Memang komplit cantik. So kita tengok lah, saya tengok tu. Tapi malam tu tengok, okey. Bulan pun cantik, ada bulan. Sebab tadi lah cuaca Langkawi tu tak ni, susah nak agak. Tapi tengok malam tu bulan cantik kan. Terang lah, terang. Because I tak pandang bulan tu, I tu terang. So I pun jalan-jalan tepi tu. So I panggil bini I, Ma, mainlah sini Ma, kita tengok sini. Jadi dah sampai situ, lagi 50 meter tu, bini nak sampai kat I pun terpandang ke bulan. I tengok bulan. I tengok bulan tu macam bergoyang, macam buah pimpong. Dia melantun ke bawah ke atas, lepas tu dia kiri kanan, atas bawah kiri kanan. Jadi saya pun tengok bulan tu. Tengok bulan tu kat tepi tu ada lampu kan, ada lampu yang lampu yang untuk tepi boardwalk tu, lampu merah, apa kuning, putih semua. Jadi saya perhatikan lampu tu tak goyang, tapi kenapa bulan tu saya nampak goyang. Jadi saya cakap, Ma, datang mas sekejap Ma. So bini pun, isteri saya pun datang. Saya cakap, dia tengok Ma, bulan tu yang bergoyang ke mata air yang bergoyang? Saya cakap dia. So wife apa tengok? Dia pun tengok. Betul, dia tengok sana, dia tengok lampu. Dia tengok lampu, dia tengok bulan. Yelah bah, dia cakap, bulan tu bergoyang. Bulan tu bergoyang. Saya perhatikan, saya tengok lampu ni statik, tapi bulan tu goyang macam ni. Itulah tu lah. Asal apa lah? Apa petunjuk ni? Saya pun cakap, tak tahulah mah. Allahuakbar. Okeylah. Lepas tu, masa goyang tu, saya nampak kemudian datang jumpa. Din, cepat. Kemudian sampai je nak tunjuk, dah tak goyang je dah. Dia cakap, Allah Din, dia cakap dia. Baru tadi, mula aku datang sini, dia tengok bulan tu. I nampak bulan tu bergoyang atas bawah kiri kanan. Macam bola pimpong macam ni. Lepas tu I tengok tu, I bandingkan dengan lampu. Tu I cakap, I tak hati. I panggil si I punya wife. So wife tengok. Wife I pun nampak benda yang sama. I cakap, betul ke benda tu goyang? Atau lampu tu goyang? Tapi lampu tak goyang, benda tu yang goyang. Allah, dah terlepas. Itulah, kau sampai sini dah berhenti. Allahuakbar. Apa indikasi ni? Kena mana orang tadi tu? Entahlah, dia pun tak boleh nak brain lah. Dia tak boleh nak fikir. Tak apalah, biarlah. Itu dah menjadi rahsia. Besok insyaAllah lah ada kelapangan besok. Apa dia nak beritahu, dia tahu lah. Sebab itu kita tak tahu cakap dia. Jadi tak apalah. Ni macam mana ni? Tak apalah. Kejap lagi boleh balik lah. Okey lah. So kita pun sama jangan saya menceritakan benda tu. Itulah. Lepas tu terus pergi ke parking lot. I bawa kereta I, kemudian bawa kereta dia. Kita pun balik saya sampailah rumah. Tapi just imagine lah, bila on the way tu I akan bercerita dengan isteri I, apa yang kita tengok, adakah kita ni yang tak betul atau apa benda tu yang tak betul. Jadi susah nak bercerita. Susah nak cakap. Jadi benda tu jadi misteri pada kami lah sampai hari ni, yang tak dapat nak dipecah. Kenapa bulan tu yang bergoyang? Tu saya cakap, saya ni melalui cerita-cerita yang susah
Saya nak cerita yang tak masuk akal. Kalau cerita kat orang tu, orang cakap mengada-ngadakan cerita, tapi lillahi ta'ala, inilah cerita dia. Wabillahi wa ta'allahi. Inilah cerita dia. Inilah kebenaran yang saya lalui. Yang hari itu, alhamdulillah, isteri saya menjadi saksi. Jadi tak apalah. Jadi kita sambunglah cerita tadi tu. Yalah, nak buat senario hari tu, kejadian malam tu. Jadi lepas the next malam tu, the next day tu, Simon telefon I lah. Izan, can we meet at the mamak store lah? Mamak restoran lah. Mamak shop lah, tak panggil restoran, mamak shop. Okay lah. So, see you afterward lah, cakap dia. Dan pukul 2 tu, I pun dah sampai sana. Duduklah cerita, sambung lagi kisah. Lepas tu Amin pun sampai, sambung cerita. Tak ada cerita apa. Cerita Don ada. Masa tu budak-budak tak ada lagi lah. Sebab Simon dah ambil tu, hantar budak balik tu datang. Sebab dia tahu kita akan lama kan. So kita sembang lah cerita. Tapi tak sentuh cerita apa yang terjadi malam tadi. Zero, nothing. Tak ada apa. Tak ada cerita tu. Lepas tu Simon cakap, Izan, Zainal is coming, you know. Bila? I think it's coming tomorrow morning lah, dia cakap. Okey lah, cakap dia. So dia datang siapa? Dia setiap malam pun biasalah Izan. Dia pun sibuk kan, dia projek. So dia datang seorang jugalah. Dia cakap, want to see you. Okey lah, cakap dia, tak apa, datang je. I pun beritahu dia sebab Don pun ada sini. So dia pun cakap nak join lah. So nak kenal Don kan. Yalah, Simon yang paling banyak kan. So maybe Simon, I tak tahulah apa penceritaan dia tentang Don dengan Simon dengan si Zainal, kita tak tahu. So sampai Zainal pun nak datang kan. Alhamdulillah lah kan. Maybe kalau niat dia datang nak melawat abang dia, okey, alhamdulillah lah kan. Agenda-agenda lain kita tak perlu tahu lah. I pun tak perlu tahu. That is between you and your brothers lah. So okey lah, cakap dia. Siang tu dah apa tu, okey lah. Tak adalah cerita apa-apa. Dah makan-makan semua. So Amin pun sampai. Sambung cerita dengan Amin lah pasal ni. So ceritalah macam mana Amin convert lah, itulah ini, cinta hati Lily lah semua. Okay. Dia tertarik lah. Dia tertarik kan. Jadi saya biasa je kan. Tak ada cerita tadi. Lepas tu no, I never ask question about apa yang I ungkapkan pada dia, I luahkan apa yang bentangkan pada dia malam tu. I tak sebut langsung lah. So cuma dia tanya wife, anak I semua anak berapa. Tu je lah dia tanya. So dia tanya background saya kan. Saya tahu lah, cakap saya siapa dulu, apa saya buat. Lepas tu saya pindah sini, awak kerja apa. Tu je lah saya cerita. Nothing more, nothing much lah kan. Sebab kita pun tahu kita ni siapa. Sebab saya dah terkena kan sekali dengan orang kaya macam tu, dengan sikap tu. Jadi dengan Don ni untuk kali kedua ni berhati-hatilah kan. Jadi yelah, kita tetap ada rasa curiga lah. Sebab orang kaya ni dia lain sikit. Tapi mungkin Don ni lain sikit. Sebab apa? Mungkin dia terasa diri dia tu ada penyakit. Dah tak time dah tak banyak. So mungkin dia nak melakukan banyak kebaikan lah. Itu yang saya fikirkan. So okey je, cakap dia kan. So okey lah. Malam tu tak ada dia apa. So lepas makan tu semua balik. And nothing happened that night. So I biasalah, I akan pergi ke apa tu, holiday villa untuk lah tu I punya job kecil-kecil tu lah. Biasalah buat kerja job sikit, kita kena lah melawat kawasan kan, melawat situ. So okey lah. And so the next morning tu Simon beritahu, Izan, you got what do you do today? Bukan, what's your plan today? Today tak ada apa-apa, Simon cakap dia. You dengan Don Channel dah selesai dah buat semua? Dah adalah, kita dah habiskan, dah buat a few documentation semua. Dia cakap, we have a big plan lah. But good lah Simon, if you have a good plan with Don, that is very good for you lah, cakap dia. Apa yang good plan tu, I tak tahulah kan. Mungkin lah sebab dia dah, transaction saya anggap transaction dia berjaya lah.
tu yang dia ada kesibukan dia untuk menguruskan hal-hal apa dan assignment kat Langkawi, saya pun tidak tahu dan saya tidak pernah bertanya. So dia cakap, okay, so ni I be in holiday villa lah. Okay lah, tengoklah macam mana. Dia cakap, I nak tengok dulu sebab Zainal cakap nak datang, I don't know what time. So kalau apa nanti maybe we meet later lah dekat holiday villa. Okay lah, cakap dia, okay, can come anytime. I'll be there, cakap dia. So okay lah. So bila hari kejadian tu, day after tu, saya memang ada lah dekat holiday villa tu. Saya sampai pun awal lah, pukul lepas maghrib lah. Selalu macam tu lah, kalau pergi hotel-hotel mana lepas maghrib saya ada lah. Saya memang ada situ, tengok kan. So my missus pun ada macam tu. Semua my missus suka lah kan. Kita dah makan semua, lepas tu duduk kat lounge tu lah. So dia itulah sebab dia kenal lah dengan pemuzik kat situ. Budak bekas tentera udara, nama dia Sabri. So dia main kat situ lah. So okay lah. So I duduk lah sembang-sembang tu. Tapi hari tu cuaca tak baik lah. Cuaca hari hujan lah, kenyai hujan. Hujan. Petang hujan, renyai lah, tak heavy. So dah pukul 10 lebih, pukul 11 lebih ya. So I tengok ada yang datang tu, sebab kita nampak lounge dia tu, tempat entrance tu kita nampak. I tengok Don, Simon, Amin, Kamarudin dan Zainal. Oh Zainal dah sampai, okey lah. So dia pun masuk. Terus cakap dia nak masuk ni. Cakap tak payahlah masuk kat sini, tempat ni. Dia tunggulah dekat coffee house. I selesaikan sikit kerja dekat lounge ni. Okey lah. Dia pun pergi dah duduk dekat coffee house lah. Kat coffee house sama lounge tu dia quite distant lah. So dia akan masuk dalam, dia pergi kat situ. Ni hari hujan ni. Hari hujan kuat. Dia datang tu pun hari hujan. Seelah, tapi dia parking kereta tu payung, tak jauh lah nak masuk parking. Jalan tu ke tempat masuk tu tak jauh. Basah sikit lah. Hujan lebat. Sambung jauh. Wow, hujan. Cakap mana? Pergi masuk dulu. Tunggu sana. Kang, I join. Cakap dia. Cakap, kerja tak habis lagi. Cakap dia, ada kerja sikit lah. Cakap dia. So, hujan lebat. Lepas tu, I tunggu kan 10 minit, 15 minit pun. I beritahu Mrs. lah. I pergi sana lah. Di coffee house. Kalau dah settle kan, I join I sana. So, I tu pergi. I duduk. So, duduk tu meja tu, ada 2 meja. Di sebelah saya, siapa lah? Sebelah saya biarkan kosong. Saya duduk di ujung. Ada 2 table. Saya duduk ujung. Sebelah tu saya kosongkan untuk isteri saya. Sebelah isteri saya tu Kamarudin akan saya kosongkan untuk isteri saya. Sebelah isteri saya tu Kamarudin duduk. Sebelah Kamarudin Amin. Lepas tu sebelah kanan saya Simon, Don, Simon, Zainal, Amin ujung. Ya. So I kalau dah sampai isteri Amin Mrs. Kamarudin, Amin. Okey, lepas tu depan Don, Simon, Zainal. Cukuplah korang. So I duduk tengah lah. So I boleh tengok belah kiri, I boleh tengok belah kanan. So my missus will be on my left side, Simon will be on my side. Don, Simon, Zainal, my missus, Kamarudin and Amin. Yes. So I duduk tengah. So borak lah. Nak borak. Yelah, tak boleh borak banyak lah kan, sebab hari hujan. So menjelang tak sampai 10 setengah jam tu, reda lah sikit kan. Masih hujan lah, reda. Dan my missus pun datang.
So I suruh my missus saya duduk. Masa tu dah order lah. Tapi malam je lah kita makan light je lah. Ada sandwiches. So I have my coffee. Diorang pun minum dia punya minuman. So sembang lah. Sembang kosong. Tanya pasal Zainal. So tanya macam mana projek dia. So sembang lah. Cerita. Then hujan berhenti tu. Okay, berhenti. Totally stop. Tak ada setitik pun turun dah. Alhamdulillah dah tak hujan dah. So okey lah. Tetapi bila dia dah berhenti, sebab kita tu kawasan tu dia bilang ni cantik. Dia punya coffee house dia tu kat tu dia ada buatkan kolam-kolam ada ikan itu, tu pokok-pokok. Jadi cantik lah. Jadi biasalah bila ada pond katak akan kuang. So nak cakap macam mana kan? So kita cakap je lah, borak. Kuang bertambah kuat. Sebab hujan dah tak ada lagi dah. Totally stop. Sunyi. Cuma kita dengar suara-suara katak ni. Tapi okey lah. Nak borak-borak dia kuat. Wah, apa lagi Amin? Biasalah Amin akan the first one. Amin cakap, katak kau diam boleh tak? Kita nak borak tau. Amin pula. Tapi biasalah. Lepas Amin cakap, si Zainal pula cakap, katak, diamlah. Orang nak borak ni kau bising je lah. Pergilah main jauh-jauh. Seolah-olah katak tu akan faham cakap kita lah kan. Jadi semua masa cakap lah. Semua macam seolah-olah ambil turn. Macam dah tahu cerita. Fandi dia cakap, aku kena cakap. Macam tu lah, semua kena cakap. Dah. Mula kecuali isteri saya tak cakap. Cakap, Kamodin pun cakap, Amin pun cakap, Zana pun cakap, Sam pun cakap, si Don pun cakap. Lagi kita cakap, lagi dia bising. Kita cakap. Itu Amin pula gatal mulut. Itu aja kan, Amin ni dia memang macam tu lah. Dia tentang mencucuk untuk buat lawak ni memang hebat lah. Itu dia cakap. Bang, orang semua dah cakap bang. Abang cakap lah pula. Suka tak tu diam. Allah, kau Min, cakap dia. Kau cakap tu. Cakap dia, mana dia dengar cakap? Dia tak faham kot. Alah, itu cakap kita dia tak faham bang. Mungkin cakap abang dia faham. Lagi, apa lagi? So, semua tengok I. So, tengok nak cakap tak nak cakap. So, bila dia Asu cakap, shut up. Habis ungkapan, shut up. Senyap semua. Senyap. Tak ada lagi kata. Langsung tak ada. Sunyi sesunyi-sunyi. Apa lagi? Amin. Allahu Akbar. Abang. I love you lah abang. Amin. Jadi Simon pun tengok. Dah. Simon tengok saya. Zainal tengok saya. Don pun tengok saya. Dia pegang tangan. Dia cakap. Dia ngeleng kepala. Kemudian biasalah tunduk Dia cakap, tak apa. Mungkin Tuhan nak izinkan je ni. Cakap dia. Tak ada apa. Ni kebesaran Tuhan. Tuhan nak mengizinkan apa yang I cakap je. Cakap dia. You don't have to worry. Nampak senyap. Iya. Saya cakap dia, yang kita jalan ni bukan kenak kita, semua kenak Tuhan. Tuhan nak dia senyap, okey lah cakap dia. Yang kita cerita dia pun cerita dia. We are talking about God. si siapa? Si Don tak menyampuk. So, okey lah. Dia lepas minum tu, masing-masing dia cakap, okey lah kita beransur lah. Jadi beransur saya pun keluar dulu. Bila saya ni, saya suruh isteri jalan. Isteri saya, so dia orang kat belakang tinggal. Dia jalan lah, ada distance. So saya jalan dengan bini dia. Kau tak nak bersaing ke? Tak apa abang jalan dulu. Tak tahulah apa dia borak kan. So saya pun jalan sampai ke parking lot. Yalah malam tu ada bulan lah. Tapi kat bulan tu, saya tak tahulah kenapa artis tu digerakkan untuk tengok bulan. Tak tahu apa ni.
gerakkan hati tu. Kenapa saya tengok bulan? Jadi saya lihat kat bulan tu ada pelangi keliling bulan tu. Allahu Akbar. Saya cakap, Ma, tu Ma. Allah, Ma. Oh, ada pelangi, Ma. Jadi bila dia sampai saya tu, musik lah. Kau nak tengok kebesaran Tuhan tak? Nak bang, mestilah nak tengok. Zan, aku kan ada mesti nak tengok. Aku tengok kat atas, dia pun tengok. Allahu Akbar, ada pelangi. Wah, Don pun tengok ya. Oh God, I've never seen this is such a nice view. This is my first time that I saw rainbow circling the moon. Oh God, dia cakap, masa tu, oh God. Oh, dia, itulah cerita. Ya, tak apalah. Ini kebesaran Tuhan. Kita bersyukurilah apa yang dia berikan kat kita, cakap dia. So, tak payah cerita panjang-panjang, cakap dia. Ni pun dah malam, cakap dia. Baliklah, cakap dia. Lah, tu, okey lah. So, kita pun bersurai lah. Surai, balik rumah. Cerita, senyap lah cerita juga apa. Lepas tu, Simon telefon. Beritahu saya, dia cakap, wah, Izan, today, lepas tu lagi 2 hari kot. Lagi 2 hari ke lagi 1 hari? Nanti lagi 2 hari kot. Dia cakap, into this time, Don nak balik. Okey lah, cakap dia. Okey, cakap dia. So, dia nak apa? Yalah, dia tak ada nak apa. Cuma nak beritahu je lah, cakap. Tadi, cakap, Don nak buka akaun semua. Oh, buka akaun Langkawi? Dia buka akaun Langkawi. Lah, buka akaun I dan dia lah. Okey lah tu, Simon cakap, good lah. So, now at least you have something for you and for your children lah. That is very good now, dia cakap dia. Tu tanya dia, si Zainal macam mana? Oh, Zainal dah balik dah tadi. Oh, ya ke? Cakap dia. Oh, dia cakap dah, tak ada pun beritahu nak balik. Yalah, dia biasalah cakap dia sekarang ni tengah sibuk kan, nak berulang ke Mersing. Okey lah tu, Simon cakap, at least pun dia dapat tu, alhamdulillah lah cakap dia. At least dia boleh settlekan masalah dia. So, tak ada. Itulah tu. Dia pun nak cerita masalah tu, tak payah lah. Don't have to tell me, I think I know, cakap dia. Macam tu lah dia cakap dia. So, sampailah kita hari tak apalah, sambung malam minggu ni panjang sikit lah. Tak apalah cakap dia. So, ni flight dia pukul apa dia nak balik ni, Simon? Dia nak balik flight pukul apa hari tu? Petang. Petang. Dia naik dia petang di Langkawi. So, macam mana? I akan hantar dia lah. I dengan John Boy, dengan Andrew akan hantar dia sana. So, Amin? I pun nak beritahu Amin lah. Okey lah, dia cakap. Kalau dia beritahu Amin, so nanti apa-apa hal, kita jumpa sana lah. Then, Amin pun call I. Simon tu, abang. Simon nak beritahu, Don nak balik petang besok. Okey lah, cakap dia. Nanti kita jumpa lah kat airport. Betul je ya. Kemudian, tak apa, kemudian nanti dia beritahu. So, lepas tu dia cakap, okey lah. Dah cut off semua. Habis tu kemudian cakap besok Don nak balik petang. So, I cakap, okey lah Din. So, datang. Dia pun kita dah kenal dia best kan, baik ni semua. So, hope everybody adalah kita hantar lah saudara. Kan, walaupun dia tak sama fit dengan kita. Tapi dia pun okey. Kesian lah. Mungkin ini kali terakhir kita nak jumpa dia, cakap dia. Yelah, dia cakap, tak apa, nanti kita jumpa lah kat airport. So, petang tu, semua tunggulah. Tapi isteri saya tak ada lah ikut kan. So, I pergilah. Saya, semua pergi tunggu dekat airport. So, kat airport tu ada kafe lah. So, siapa tunggu dulu cakap dia tunggu kat kafe. So, okey lah. Jadi, semua tunggu Kamaldin, Mak Amin, Simon sampai semua. So, kita nak tunggu tu. Kita duduklah kafe. So, Simon pergi selesaikan boarding pass, check in semua. Pergi check in. So, itu Simon. And dia jumpa kita dah kat sini lah. Okey lah. So, kita duduk situ. Borak dengan Amin semua lah. Kita biasa lah. Tak ada cerita lain. Cerita kita je lah. Tapi kita tak ada lah. Ni kan biasa-biasa je. So, ingat lagi 15 minit kot nak boarding. First call dah panggil lah. Flight ke Kuala Lumpur. Jadi, okey lah. Sudah tu, Simon datang. Don pun ada. So,
So dia tak sempat nak minum lagi. So dia duduk depan saya, dia duduk saf kemudian Amin sebelah saya. So dia duduk itu. Dia pandang saya, yes Don, I'm very sad to go back today. Oh, cakap tak apa, cakap dia, don't worry. You can always call us, cakap dia. You can always call Langkawi. I'll be here, Simon is here, Kemudian is here. Itu dia. Cakap, okay, Izan, can you do me a favor? What is it, Don? I want to embrace Muslim now. Allahu Akbar. I cakap, Din, Boring dah call lah Din? Dah. Kita tengok jam, bukan dekat 15, lagi 10 minit kot. Tu tanya Din, are you sure Don? Yes, I want to embrace Muslim now. Din, bila kita dah keadaan macam tu, I lupa kat mana. Padahal selalu pergi surau tu kat mana kan. Tu orang cakap, Din, surau mana Din? Belakang ni je. Okay, we go to the surau, cakap dia. So, bergegas lah. I, Amin, Kamordin, Simon, budak-budak sekali. Budak-budak tak ikut, dia duduk situ ya sebab tunggu beg. So, pergi masuk surau. Don pun ikut. Okay. Cuci. So, buka kasut, buka ni. Sebab dia pakai t-shirt. Lepas tu cuci tangan, cuci kaki semua. Okay. Cakap, cuci muka semua, cuci tangan ni. Okay. Itu dalam tu ada lagi jemaah orang tengah sembahyang kan. So tengok dia pun dah habis sembahyang, dah nak lipat dia punya sejadah tu. Saya cakap, Assalamualaikum, boleh tak bantu kita sini nak tolong ramaikan, ada saudara ni baru ni nak syahadah lah, cakap dia. Oh boleh cakap, boleh. So kita pun duduklah berkumpul situ. So saya, si Don, saya tengok kiblat mana. Okey, saya pun tengok kiblat, duduk menghadap kiblat. So Don, saya cakap dia, duduk lah. Nak duduk bersila. Dia terpaksa bersila. Saya pun pegang tangan dia. So saya ambil Quran, saya taruh, landaskan tangan tu atas Quran. Sebab tu sebab nak cepat lah kan, sebab apa dah tak nak boarding ni. So saya cakap, okay Don, you follow after me. You listen, you look at my lips, then you said it. Dia cakap, okay, dia cakap. Dia cakap, Bismillahirrahmanirrahim. Dia cakap, Bismillah. Dia buat lah. Lepas tu saya cakap, Asyhadu alla ilaha. Saya ajar lah. So dia pun sebut lah, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia cakap itu. So cakap dia, okay, bagi saya sepuas hati lah. Alhamdulillah. Apa lagi dah cakap tu, budak-budak dalam tu semua adalah dengan kawan-kawan kita, dengan tetamu lain tu. Apa lagi? Alhamdulillah. So cakap tak apalah, kita Fatihah kat dia tu pasal. So cakap dia, Don, now we like to recite our Al-Fatihah. So kita bacalah, you just put your hand like this. So kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Rahmanirrahim. Aku fidyahkan Al-Fatihah ni untuk saudara baru ni, nama dia Don Frazier. Tu aku baca Al-Fatihah, fidyahkan pada dia. Lepas tu semua amin. Bila amin ya, seorang nangis, semua nangis. Semua nangis. Tu I pun cakap, apa? I peluk dia. I cakap, welcome. Alhamdulillah. So please remember that from today now on, since you have Shahada, your God is Allah. Just because this is too short of time, said, what you have to do now, you just say Allah. Now it's very hard for you to remember the Shahada, but it's okay. You have pronounced it. God is Almighty. He all knows, cakap dia. So you just think of Him. You just think of Allah. Cakap dia. Okay, Alhamdulillah, thank you Izan, dia cakap. Thank you, dia cakap. Sebab masa tu, dia kena balik, dia tak tahu New Zealand. Sebab dia kena pergi ke
ke England. Itu anak dia untuk 1 minggu. Dia nak pergi sana. Dia cakap, okay. But please remember in your heart, your God is Allah. So if you have any chances to have the Al-Quran, sebab kita tak ada Al-Quran translation, dia tu memang serentak je kat surau tu. Yang English memang tak ada kan. So I cakap dia, if you have time that you go to any bookstores in London or whatsoever, if you find the Al-Quran in English, you get it, you buy. It's for your reference so that you can start reading. Okay. So, tu dia tanya, what is my name? Dia tanya. What is my name? I want a Muslim name. Dia terlintas kat hati tu. Okay, Don. If I call you Yaakob, fine. Jacob. I cakap dia, Jacob. Cakap Yaakob tak faham kan? Jacob. Yeah, Jacob. Yeah, Yakub. Yakub. So, I cakap dia kawan-kawan, from today onwards, saudara kita ni, Don, nama dia adalah Yaakob. Okay, Alhamdulillah. So, samalah. Itu yang orang yang sama-sama tadi tu, hantarlah salam-salam ke dia, kita hantarlah dekat pintu. So, board lah dia. Dia boarding semua. Okay, dia pun tamatlah cerita tu. So, apa lagi, masing-masing kita seronok lah. Hari tu kita dapat seorang lagi sahabat yang bernama, Kristian dia, nama dia Don Fraser. Saat tu dia bernama Yaakob. Yaakob. So, lepas ni, okay, saya berhentikan cerita Yaakob ni dulu. InsyaAllah, siaran yang lepas ni saya akan ceritakan lagi perkembangan selanjutnya. Lepas ni ada lagi very interesting lah. Mungkin saya akan sentuh bab alif besar, alif kecil. InsyaAllah. Sebab dia kena macam tu, baru you faham cerita dia. So, saya akan ceritakan permulaan saya sebelum semua itu terjadi. Kenapa alif besar, alif kecil. So, insyaAllah kita ketemu lagi. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.